Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kita mulakan majlis ilmu kita malam ini dengan bacaan Ummul Quran Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Shiratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati Tuan Imam, pengurusi dan juga ahli jawatan kuasa surau, muslimin muslimat dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, kita menyatakan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas keizinan dan limpah kurnianya dapat sama-sama kita menunaikan solat fardu maghrib secara berjemaah. Dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat berada dalam majlis ilmu kita pada malam ini. Insya-Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala akan memberkati kehidupan kita dan mengangkat darjat kita sebagai orang yang berilmu, orang beriman yang sentiasa menambah ilmunya, akan diangkatkan darjatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi pada malam ini kita akan baca hadis yang ke-23, Al-Hadis Al-Thalis wal-Ashrun, daripada kitab hadis 40. An Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam at-tahuru syatrul iman walhamdulillahi tamla'ul mizan wa subhanallahi walhamdulillahi tamlani aw tamla'u ma bainas samai wal ardh. Wassalatu nurun, wassadaqatu burhanun, wassabru diya'un, wal qur'anu hujjatun laka aw alayka. Kullu nasi yaghdu faba'i'un nafsah famu'tiquha aw mubiquha. Rawahu Muslim. Panjang pula hadis ni. Jadi kita tengok apa maksud dia, apa terjemahan dia. Dari Abi Malik Al-Harith bin Asim Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, katanya, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, suci itu sebahagian iman, dan alhamdulillah memenuhi timbangan, dan subhanallah, alhamdulillah, kedua-duanya memenuhi atau memenuhi ruang antara langit dan bumi. Dan sembahyang itu cahaya, sedekah itu keterangan, sabar itu sinaran, Al-Quran itu hujah atau dalil bagi engkau atau atas engkau. Sekalian manusia itu berpagi-pagi, maka ada orang yang menjual dirinya, lalu dimerdekakannya atau dibinasakannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Jadi ada beberapa perkara penting yang disebut dalam hadis ini yang boleh kita ambilkan pengajaran. Perkara yang mengenai kesucian, pujian dan juga Al-Quran. Pada hadis ini Rasulullah ada menyatakan di permulaannya bahawa kesucian, at-tahur, tahur tu kesucian. Kita belajar kitab fiqh, tajuk pertama sekali tentang taharah. Taharah tu kesucian, menyucikan diri, kan, at-tahur. Jadi hadis ini dia mula dengan perkataan at-tahur. At-tahuru syatrul iman. Suci itu sebahagian daripada iman. Sebab tu dah kita belajar kitab fiqh, belajar tentang fiqh, dia akan mula dengan taharah dulu. Dia tak mula terus sembahyang, kan? Kita tak belajar kitab fiqh, kita tak mula belajar terus sembahyang atau terus puasa. Kita mula dengan tentang menyucikan diri kita dulu.
Apabila tubuh badan kita suci, maka ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam hadis ini Nabi memulakan hadis ini dengan perkataan at-tuhur yang bermaksud yang menyatakan bahawa ia adalah merupakan sebahagian daripada iman. Penting, sangat penting. Kalau tak bersih tubuh badan kita, maka kita tak bolehlah buat ibadah. Katakan wuduk, maknanya kita tak berwuduk, berarti kita dalam keadaan hadas kecil. Hadas kecil, orang tak ada wuduk ni otomatik hadas kecil. Maknanya kalau orang yang terbatal wuduk dia sepanjang hari, walaupun dia tidak solat ataupun tak buat ibadah khusus, dia berada dalam keadaan hadas kecil. Maknanya kita ada benda yang tak bersih di tubuh badan kita. Ada orang dia memang jaga wuduk dia. Siapa kat sini jaga wuduk ni hebat. Sentiasa ada wuduk. Memang tabik spring. Tabik spring. Batal dia wuduk, ambil wuduk. Pergi bilik air, buang air, ambil wuduk. Oh, masya-Allah. Haji Ibn Zaman ke lah? Ya. Alhamdulillah. Ada juga rupanya. Yang lain pun sama kan? Abang Ri sama? Kalau siapa mampu menjaga wuduk ini hebat. Maknanya sentiasa dalam keadaan orang kata apa, tidak berhadas kecil. Jadi senang kan, nak sembahyang bila-bila masa boleh. Kan? Nak buat solat duha bila-bila masa boleh. Kalau kerja kat pejabat tu tepi meja pun boleh sembahyang. Kan? Tak kain apa-apa sikit. Tak kain pun tak apa. Jadi bersih kan. Boleh sembahyang. Imam Nawawi dalam huraiannya menerangkan bahawa Imam Ghazali, Imam Nawawi dia petik daripada huraian Imam Ghazali, bahawa Imam Ghazali mengertikan kesucian atau kebersihan pada hadis ini dengan kesucian hati dari sifat curang, dengki, dendam dan dari segala macam penyakit yang tersemat di dalamnya. Imam Ghazali dia menghurai pengertian hadis ini, pengertian perkataan at-tuhur atau kesucian dalam konteks hadis ini sebagai kesucian hati kita daripada sifat-sifat yang mazmumah, sifat-sifat yang negatif yang banyak kita bincang sebelum ni kan. Perasaan dengki, dendam dan segala macam penyakit yang tersemat dalam jiwa manusia, yang kadang-kadang sukar nak dibuang, melekatlah hati kita. Kadang-kadang kita susah, walaupun kita cuba sedaya upaya nak membuang sifat ataupun kekotoran yang ada dalam hati kita ni, penyakit-penyakit yang ada dalam hati kita ni, tapi kadang-kadang sangat susah, yang disebabkan oleh pelbagai faktor lah dalam hidup kita. Kerana keimanan yang sempurna adalah dengan kesucian dan kebersihan hati dari segala nodaan sifatnya. Seorang yang punya iman yang sempurna di sisi Allah Subhanahu Wa Taala perlulah dirinya bersih daripada segala sifat-sifat yang mengotori hati dia. Oleh itu beliau tegaskan pula bahawa barang siapa mengucap dua kalimah syahadah, ia mendapat sebahagian daripada iman. Dan barang siapa bersih hatinya daripada segala saki-baki penyakit tersebut, maka sempurnalah imannya. Tapi Imam Ghazali membuat satu huraian betapa pentingnya kita membersihkan diri ni. Apabila kita mengucap dua kalimah syahadah tu, baru sebahagian je iman kita sempurna. Belum cukup lagi syarat untuk betapa nak masuk syurga secara ekspres. Boleh masuk syurga dah mengucap ni kan? Tapi kalau hati tak jaga, masih ada penyakit hati, ini yang menyebabkan orang Islam ni dia tak boleh masuk syurga ekspres. Dia terpaksa disinggahkan dulu di neraka Allah. Na'udzubillah. Ni kadang-kadang ada orang dia ambil jalan mudah. Kata tak apalah, aku janji Islam sudahlah. Lagipun dia kata orang Islam ni lambat laun masuk juga syurga. Biarlah ada sikit-sikit yang negatif. Jadi cakap-cakap ni maknanya bunyinya macam mudah
Macam kata apa, macam tak ada apa-apa. Tapi bila kita lihat kepada gambaran-gambaran siksaan hari akhirat tu, sepatutnya menakutkan kita lah. Tak beranilah kita nak kata tak apalah, lambat-lambat masuk ke syurga. Orang Islam ni siksa pun tak apalah, kan? Nantilah masuk juga. Siksa tak apalah, siksa ni takut tu. Tapi kerana orang dia bercakap begitu, kerana benda belum ada, belum berlaku, kan? Belum berlaku, kan? Kalaulah kita di dunia ni, kita pernah berlaku sesuatu, maka kita ambil pengajaran, kita tak buat dah, kan? Berlaku satu perkara, contohnya kita buat sesuatu menyebabkan tubuh badan kita mudarat, siksa, sakit sebab silap makan. Lepas tu kita nak makan ke tak? Taubat lahum nak makan. Aku tak mau makan dah tapai angin kentut seminggu. Pro kentut seminggu. Minggu depan aku taubat lahum tak makan dah. Orang tua-tua kat kampung tak. Taubat lahum tak makan dah. Awak tak makan tapai, aku tak mau lah kentut seminggu. Tapi akhirat sifat dia tak begitu. Kita tak diberi peluang untuk tahu keadaan dia. Tahu mungkinnya, tapi tak diberi peluang untuk melaluinya, merasainya, tak ada. Kalau ada pun orang tertentu dapat mimpi, mungkinlah kot, Wallahualam betul tak betul mimpi dia, kan? Tapi kita langsung tak diberi peluang untuk melaluinya, merasainya, melihatnya dengan mata fizikal, tak boleh. Kita kena beriman dengan perkara yang ghaib. Kita dikehendaki, diwajibkan, dalam konteks beriman kepada hari akhirat ni, beriman kepada benda yang tak nampak, beriman kepada benda yang kita tak boleh nak capai lagi sekarang. Ni yang kata nilai pengorbanan. Kita berkorban dengan Islam, kita berkorban untuk, orang kata apa, memiliki sesuatu yang belum lagi, tapi kita kena percaya, kita kena yakin, tanpa berbelah bagi, tanpa perlu kita boleh di test dulu, tak boleh. Nak rasa dulu neraka ni macam panas ke tak panas, boleh nak rasa dia punya tahap panas. Kalau betul panas, dia aku nak sembahyang. Kalau tak panas, malas lah. Rugi pula, rasa sedap pula dunia, kan? Tak, kita tak ada peluang itu, kan? Tak ada langsung peluang itu. Sebab itulah Imam Ghazali kata, iman kita ni, kalau kita mengucap baru separuh. Separuh tu maksud dia bukanlah kata kita belum Muslim, tak. Memang dah sempurna dah. The moment kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dah Muslim. Dah kata apa, komplit lah. Dah kira kata apa, Allah terima lah kita ni. Tetapi kenapa dia menghurai bahawa itu baru separuh lagi tu kena bersihkan hati. Sebab inilah, dengan kebersihan hati itulah membolehkan kita masuk syurga tu dengan sempurna, tanpa perlu singgah lagi, na'udzubillah, kepada laluan-laluan siksaan Allah, laluan-laluan yang siksaan yang Allah hidangkan kepada kita di dalam kehidupan kita yang seterusnya. Kehidupan di dunia ni kehidupan yang baru fasa fasa yang tengah pertengahan aja. Alam roh, alam jani, alam dunia. Kalau kita kata, setengah ulama kata ini baru alam yang ketiga. Ada lagi alam lain. Alam ketiga ni alam sementara aja. La'ibun wa lahwun wa zinatun, kata Allah dalam surah Al-Hadid, katalah saya. Dunia ni sebagai satu permainan, la'ibun, wa lahwun, hiburan dia, wa zinatun, perhiasan, kan? Maknanya itu dunia. Mana Allah singgahkan kepada kita satu tempat yang untuk menguji kita. Dan di singgah tempat ni pula memang di segi mata kepala kita tengok memang cukup menakjubkan kita. Dalam surah Ali Imran ayat 14, Allah dah huraikan pula sifat dunia ni dia hias macam mana pula, kan?
Macam mana dia dunia ni dengan harta benda kita, haiwan ternakan kita, tanam-tanaman kita, anak-anak kita, keluarga kita, khususnya wanita lah. Mana Allah hiaskan dunia ni. Jadi dia nak uji lagi keimanan kita kepada dia. Walaupun kita dah mengucap dua kalimah syahadah di atas dunia ni, dah kita confirm Muslim, tapi kita menghadapi satu kehidupan yang mencabar, di mana dunia ni dihiaskan dengan macam-macam. Dihiaskan harta benda, anak-anak, tumbuh-tumbuhan yang cantik, haiwan ternakan, dan macam-macam lagi. Sebab nak menguji keimanan kita kepada dia, supaya kita dalam keadaan mengecapi segala keindahan perhiasan dunia tu, tetapi dalam keadaan apa? Kita langsung tidak menjejaskan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau kita memiliki segala hiasan-hiasan dunia yang ada ni, tapi hati kita bersih. Hati kita bersih. Ada harta, hati kita bersih, sedekah. Ada harta, hati kita bersih, keluar zakat. Ada anak, hati kita bersih, didik anak kita jadi orang yang baik. Ada kekayaan, yang Allah beri yang banyak, hati kita bersih, kita tengok orang susah, kita bantu. Kita ada haiwan ternakan, hati kita bersih, kalau perlu zakat, kita keluar zakat. Kalau kita buat masak-masak, makan kat rumah kita, lebih-lebih bagi kat jiran, mana hati kita bersih. Maknanya dunia, hiasan dunia yang ada itu tidak mendatangkan bekas dan kesan kepada hati kita, untuk terus kita jadi orang yang beriman. Untuk kita terus menjadi orang yang beriman. Sebab itulah hiasan dunia yang Allah sediakan kepada kita ni, memang kita kena kecapi. Memang kita kena menikmatinya, tak ada masalah. Tetapi menikmatinya dalam keadaan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Menikmati segala hiasan dunia itu dalam keadaan kita mengingat akan pesanan-pesanan dan peraturan yang Allah tetapkan. Bukan kita bebas untuk nak rasa semua nikmat ni, tak. Bukan kita bebas sebebasnya nak mengecapi segala keindahan ini, tak. Bukan kita sebebas-bebasnya nak mengecapi segala hiasan yang disediakan, tak. Bebas tetapi bersyarat. Bebas memiliki tetapi dengan ada peraturannya, ada ketetapannya, ada adab-adab dia, kan? Allah cipta alam sekitar yang indah di hadapan kita, dengan adab-adabnya, kan? Nampak sesuatu kebesaran Allah, sebut nama Allah. Ini ada adab dia. Kalau kita masuk ke dalam hutan, ada adab dia. Tahu dalam hutan tu ada makhluk-makhluk jin dan sebagainya, kan? Jaga adab-adab dia, minta doa ke Allah, amalkan ayat Quran, doa-doa, ayat kursi dan sebagainya. Maka kita bermuamalah dengan kehidupan dunia itu dengan peraturan-peraturannya yang tersendiri. Kadang-kadang apabila peraturan adab-adab itu tak dijaga, maka itulah berlakunya kerosakan. Berlakunya kerosakan, berlakunya kemusnahan, berlakunya kekacauan, berlakunya kerosakan hubungan persaudaraan, ukhuwah dan sebagainya. Kerana kita tak jaga. Sebab itulah Imam Ghazali menghurai perkataan tuhur ni dengan cukup cantik, iaitu kesucian hati kita tu yang dikaitkan dengan iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang tidak membersihkan hatinya, maka kurang sempurnalah iman dia. Kurang sempurna. Setengah ulama menurut kata Imam Nawawi berpendapat bahawa barang siapa yang membersihkan hatinya dan ia berwuduk, mandi dan mendirikan sembahyang, maka berarti ia telah mengejar sembahyang itu dengan mengumpulkan kedua macam kesucian sekali. Kerana siapa yang mendirikan sembahyang semata-mata dengan kebersihan anggotanya yang tertentu sahaja, maka ia berarti ia baru melakukan satu kebersihan. Sedang Allah tidak memandang melainkan kepada kesucian hati
Kerana Rasulullah bersabda yang maksudnya bahawa Allah tidak memandang kepada bentuk rupa kamu dan warna kulit kamu, tetapi memandang kepada hati kamu. Jadi kita ambil wuduk, tuan-tuan, dia ada dua kesucian. Kesucian yang kita nampak air wuduk tu lah. Bersihkan, itu keperluan fiqah lah, mesti. Kalau kat tangan kita ada marker pen kena padam, ada bekas-bekas liquid paper kan, boleh menghalang wuduk kena kat tangan, kena bersihkan. Itu kesucian fizikal. Bersihkan, basuh muka, tangan, sebahagian pada kepala dan juga kaki. Dan di masa sama, ibadah wuduk itu juga membersihkan hati kita. Ini kita tak nampak. Kita tak nampak kesan. Sebetul orang yang berwuduk, dia rasa jiwa dia tenang. Dia rasa jiwa dia tenang. Sebab itu dia boleh bawa diri dia datang sembahyang. Sebab itu berwuduk ni salah satu kaedah untuk kita menenangkan diri kita. Menenangkan diri. Kalau kita marah, tuan, marah sangat, cuba ambil wuduk, insya-Allah. Apatah lagi lepas ambil wuduk bersembahyang pula lagi hebat. Kalau pun tak bersembahyang, ambil wuduk saja dah cukup lah, rasa tenang. Ini hikmah kesucian dalaman kita yang tak nampak daripada ibadah fizikal tadi. Jadi apabila kita berwuduk, kata pengarang, dia memberi kesan kepada jiwa kita. Jiwa kita ni tuan-tuan apabila tenang, insya-Allah dia memandu kita kepada kebaikan. Yang tadi marah, membuat-buat nak marah orang tu, bila jiwa kita tenang, kita dah kurang nak marah. Kita dah mula sabar. Kan? Kita mungkin dah mula nak maafkan sahabat kita tadi. Yang tadi punyalah kita nak marah, kan? Sebabkan kelemahan dia, kesilapan dia dan sebagainya. Dan kadang-kadang bukan salah dia pun, salah kita. Tapi kita rasa dia salah. Ada juga macam tu. Dia yakin dia orang salah, walau yang salah dia. Dia nak marah orang tu. Sampailah ada orang ketiga pula kena tolong tenangkan, tanya balik, tanya oh salah engkau punya, kesalahkan dia apa. Sebab tu kita kata kalau kita marah ni, jangan cepat kita salahkan orang. Bertenang dulu. Bertenang dulu. Sebab bila kita bertindak dalam keadaan marah, kita cepat akan mengatakan bahawa kita tak salah, orang lain salah. Sedangkan kadang-kadang tanggapan kita tu kadang-kadang tidak betul kerana kita membuat tanggapan ketika mana kita sedang marah. Iblis syaitan pula dia lagi api lagi. So kita lagi marah. Jadi macam mana nak padam api kemarahan iblis tu? Ambil wuduk. Kemudian Rasulullah menambah keterangan mengenai pujian, sembahyang, sedekah dan sabar. Ini disebutkan dalam hadis ni. Kata alhamdulillah, memuji Allah, pujian, sembahyang, sedekah dan sabar. Ini antara perkataan yang disebut dalam hadis ni yang kita akan hurai lagi dalam huraian yang seterusnya nanti. Disebut di sini secara ringkas, pujian yang dimaksudkan ini ialah pujian kepada Allah dengan perkataan yang ditetapkan syarak, iaitu perkataan alhamdulillah. Jadi kita nak puji Allah ni